perbincangan kita boleh tambah berapa ayat. Tapi surah Al-Jumu'ah ni dia special, bincangan dia banyak padat. Pertama. Yang kedua, dia mengisahkan tentang peristiwa yang besar, iaitu hari Jumaat. Macam mana? Telah pun kita bincangkan, kita nak tahu besar tak besar peristiwa tu, iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan tasbih. So ada peristiwa-peristiwa yang besar sahaja dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala bercerita, bermula dia dengan kalimah tasbih. Itu. Baik. Kemudian sebelum ni pun telah kita bincangkan mengenai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Puji-pujian kepada Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tersebut pada ayat yang pertama. Kalau kita tengok balik ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sifatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malik, al-quddus, al-aziz, al-hakim. Ini nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang saya ingat dalam 4 nama ini panjang lebar telah kita ceritakan pada minggu yang lalu. Mengenai surah ini, kalau kita tengok Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim ni, dia akan meliputi ayat-ayat yang kita bincang yang akan kita lalui selepas ini. Bagaimana Allah Taala cerita pasal utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sifat-sifat yang hendak nak diberikan penekanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh katalah kalau kita perhatikan setiap ayat ni, dia punya tema ayat ni, empat nama Allah ni ada. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Cuma yang mana lebih dominan itu adalah melihat kepada perbincangan dalam ayat tersebut. Tapi biasa ni kita rasa dia mesti ada juga keempat-empat perkara tersebut. Jadi Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Juga pada minggu yang lalu telah kita bincangkan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tu maha perkasa, maha perkasa. Iaitu Al-Aziz ni, di antara sifat dia Al-Aziz, dan Al-Quddus, Al-Quddus dan Al-Aziz. Ada orang yang berkuasa tapi dia tidak lari daripada cercaan ataupun kesilapan. Ada orang yang nampaknya baik tapi dia tidak ada kuasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita balik pada dua sifat Allah Taala ni, Al-Quddus dengan Al-Aziz, dia bukan setakat berkuasa, mesti ditaati Al-Aziz, tapi bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tu Al-Quddus. Al-Quddus tu, kenapa kita kata Al-Quddus? Dia ada sabdu, dal dan waw. Dia menunjukkan kepada kita betul-betul Allah Ta'ala tu suci dan menyucikan. Al-Quddus. Saya nak kata macam mana? Sebab katakan dalam bahasa Inggeris, kita kata apa? Biggest tak juga. Al-Quddus ni dia bukan nak menunjuk kepada benda yang lebih, tapi Al-Quddus ni nak menunjukkan kepada sifat yang bersangatan, sifat yang bersangatan. Kalau kita nak membezakan aja kan, big tu dah besar, bigger tu lebih besar, dan biggest tu paling besar. Tapi Al-Quddus ni relatif, dia menunjukkan macam mana nak kata, Al-Quddus lah, sifat Allah Ta'ala yang sangat-sangat suci dan menyucikan. So sebab itu di antara sifat kudus Allah Ta'ala tu apa? Allah Ta'ala tu tak pernah buat salah. Allah Ta'ala tak pernah buat salah. Segala aturan Allah di atas dunia ini berada dalam kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan maha suci Allah yang membuat setiap perkara tu perfect. Kalaulah pada kita nampak macam, kita rasa macam 10 tahun lepas kan, ataupun 20 tahun lepas, duk berkenan dengan si fulan, tak dapat kahwinlah dengan lelaki sekarang. Masa tu duk berkenan orang tu hidung dia mancung ke apa kan, lelaki sekarang dapatlah hidung orang kata apa, bolehlah kan, janji orang kata boleh sedut udara. Tapi rupanya itu adalah terbaik untuk kita kan. Itu adalah yang terbaik untuk kita, dan kita kena tahu apa yang dunia ni kita perlu usahakan, tetapi apa
Tuhan Allah kepada kita tu, kita kena tahu itu adalah yang terbaik. Ada orang dia tak boleh move on lagi kan, benda yang lepas. Tak, dia kena tahu apa yang mungkin apa yang dia telah usahakan tapi dia tidak dapat, di luar daripada bidang kuasa dia, dia tak boleh nak usaha dah. Kan, maka itu adalah urusan Allah Ta'ala yang terbaik untuk dia. Kan kita pernah dengar dalam Al-Baqarah Tuhan cerita apa? Allah Ta'ala beritahu, ada perkara yang nampaknya baik pada kamu tapi sebenarnya ia adalah buruk bagi kamu. Dan ada perkara yang kamu nampak dia adalah buruk bagi kamu tapi sebenarnya dia adalah baik bagi kamu. So Al-Qudus, Allah Ta'ala tu dia tak buat salah. Dia tak buat salah. Dan kita kata apa, dunia ni kan yang Tuhan buat untuk kita ni, dia ada sunnatullah kan, dia ada sunnatullah, dan ada sunnatullah yang boleh kita nampak dan ada sunnatullah yang kita tak boleh nampak. Ada sunnatullah yang kita nampak, contohnya matahari dia panas, lepas dia sedut air pun naik ke atas jadi uap, awan tu jadi tebal, jatuh hujan balik. Sunnatullah, pusing tu je kan. Ustaz, Ada yang apa maksud sunnatullah? ya, sunnatullah ni aturan Allah, peraturan Allah. Ada sunnatullah, ada peraturan Allah yang kita tak nampak, tapi kita mesti beriman. Contohnya, katalah kita buat baik, kita buat baik. Lalu bila kita buat baik, kita kadang-kadang akan rasa macam aku je buat baik, tapi orang tu buat macam tu juga. Aku juga yang kerja lebih masa. Orang tu juga yang buat kerja macam tu juga. Aku kena cover lagi kerja dia. Kita rasa tak puas hati sebab gaji sama. Patutnya dia tu tak payah dapat gaji pun tak apa, kita rasa kan. Lagilah dah tua-tua, kita kata kan, patutnya pencen je lah. Contohnya kan, ini isu-isu yang berlaku. Kita kata, tetapi Allah Ta'ala tu ada sunnatullah dia. Setiap orang yang melakukan setiap satu perkara itu akan ada timbal balas balik dia untuk dia. Dan ada orang yang tak melakukan perkara tersebut, dia mengingkar arahan dan sebagainya, ada timbal balas balik Allah kepadanya. Sunnatullah yang tak nampak. Sunnatullah yang kita tak nampak, kita bersedekah. Kita bersedekah. Sebab itu, bersedekah ni Tuhan bagi kita petunjuk-petunjuk. Kadang-kadang kita tengok umum aja. Asnaf, anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang terdekat, contohnya. Dan kita ingat, kenapa kadang-kadang kita fikir macam mana kita nak tolong satu dunia. Nak tolong satu dunia. Sebab zakat kita cukup untuk si fulan ni je. Kita kena tahu sunnatullah tu. Allah Ta'ala tu maha bijaksana. Wang kita tak mengalir di Palestin kata contohnya, tetapi kita tahu apa yang kita buat yang terbaik pada Allah pada hari ini. Pandailah dan tahulah, maha bijaksanalah Allah Ta'ala untuk mengalirkan macam mana harta kita tu kepada satu-satunya kan. Saya lupa satu kisah, tak berapa ingat sangat, tapi tuan-tuan ingat tak kisah rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari ni? Abu Ayyub Al-Ansar tu bermaksud orang Madinah. Orang Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari ni ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tiba di kota Madinah. Dan kalau kita ingat lagi, semua orang berebut nak tarik unta Nabi, mainlah datang rumah kami, main datang rumah saya, kan? Kami, orang utara panggil kami kan? Kami. Dan Nabi kata apa? Biarkan tali unta tu, Nabi kata. Biarkan tali unta tu kerana dia telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rupanya unta tu pergi rumah siapa? Dia berhenti depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari ni? Saya ingat doktor-doktor boleh Google kisah-kisah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari tu pada masa tu adalah 2 tingkat. Di sebelah atas dia berikan kepada tetamu, di sebelah bawah dia tinggal lah. Kan? Dan siapa yang bina rumah tu? Yang bina rumah tu adalah seorang raja yang soleh, yang suatu masa dahulu pernah lalu kawasan tu. Dan ringkas ceritanya, dia ada bermimpi, lepas tu dia tanya dekat pendeta dia katakan bahawa di tempat ini akan dilalui, di kota ini, Yathrib, Madinah pada hari ini, akan dilalui seorang nabi akhir zaman. Apa dibuat oleh raja tu? Dia tak tahu pun bila Nabi kita akan bangkit. Dan lama, zaman berzaman. Dia kata dekat orang-orang ramai atau dekat tentera-tentera dia,
binakan rumah. Dia berharap dan dia berdoa pada Allah, semoga rumah ini akan menjadi tempat pelindung kepada Nabi akhir zaman yang akan membawa agama kepada sekalian alam. Tapi dia tak ada pada zaman Nabi. Nampak tak kebijaksanaan Allah Al-Quddus. Al-Quddus kan. Maha suci Allah, sunnatullah tu buat baik, tahulah Allah Taala aturkan kepada akhir zaman kita macam mana. Kita buat baik hari ini, mungkin kita pejam mata, semua orang tak nampak. Semua dalam kita, dalam ni ada 6-7 orang ke, semua tak tahu apa kita buat hari ini. Tapi tak payah tahu pun tak apalah. Yang penting kita tahu sunnatullahnya, Tuhan akan bantu. Niat kita untuk ahli keluarga. Niat kita nak belajar ni adalah untuk beri kefahaman pada anak. Kita usaha apa yang terbaik pada hari ini, tahulah Allah Ta'ala tu memberikan apa yang terbaik kepada akan datang. Berdasarkan sunnatullah, Al-Quddus dan Al-Aziz dan Al-Hakim. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Baik. So perbincangan kita, sambung kita iaitu ayat yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Okey. Saja dia kongsi daripada sudut hukum tajwid. Kita ni semua tahu kan gunnah. Ni kena dengung, ni pun kena dengung. Macam mana tandanya? Tak payah belajar tajwid lah. Kita tahu. Tandanya sebab nun ni tak ada baris kan. Nun ni pun kosong. Kalau nun ni kosong, kita kena baca gunnah, dengung kan. 2 harakat. Wa in kanu min qablu. Cuma saya nak ajar je. Dia ada huruf-huruf yang kita dengung, kita kena tebalkan. Iaitu khussa, dautin, tis. Kha, macam mana nak type message? Khussa, dautin, tis. Khussa, kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dengan za. Macam mana nak type message ni? Saya tengah share ni, tak nampak dah. Tak apa. Khussa, dautin, kis. Boleh ingat? Khussa, dautin, kis. Khussa, kha, sad, khussa. Dautin, dad, ghain, ta, qis, qaf dengan za. Kan? Khussa, dautin, qis. Berapa huruf tu? Kha, sad, dautin, dad, ghain, ta, qis, qaf dengan za. Okey, ingat huruf tu dulu. Sebab itu kita panggil apa? Huruf isti'la, huruf-huruf yang tinggi. So bila kita dengung dekat sini kan, tengok dekat skrin ni, wa in kanu, kaf termasuk tak tadi? Khussa dautin kif tak masuk. So dia dengung biasa je. Wa in kanu. Tapi qaf, qis tadi kan, qaf ada. So kena tebalkan. Min qablu fi dhalalim mubin. Ni nipis je. Wa in kanu dengan tebal sikit. Wa in nipis kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Okey. Itu. Khussa dan kis. Okey, huruf yang tebal. Okey, baik. Maksudnya, dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin. Nanti kita baca pasal ummiyin. Seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW dari bangsa mereka sendiri, orang Arab, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, tilawah, yaitu tilawah, yang bertilawah kepada mereka ayat-ayat Allah, yang membuktikan keesaan Allah dan membersihkan mereka dari i'tiqad yang sesat. I'tiqad ni pegangan, prinsip i'tiqad, akidah. Dan akidah tu i'tiqad. Serta mengajarkan mereka kitab Allah, yakni Al-Quran. Yu'allimu, mengajar. Dan wal hikmah, dan hikmah. Yang pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Nanti kita bincang. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu
adalah dalam kesesatan yang nyata. Okey. So, pergi pada nota kita. Ni. Okey. So, boleh nampak kan? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Huwallazi. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, situ dulu, cukup dulu. Huwallazi. Huwa ni refer to Allah lah. Huwa. Di dalam surah-surah musabbihat, ingat lagi surah musabbihat? Berikan 3 surah musabbihat. Sabbisma rabbikal a'la, Al-Jumu'ah, lagi surah Isra' kan. Ingat benda besar dia. Surah Isra', surah Hadid, surah Al-Jumu'ah, surah Sabbihis, ada 7. Okey. Dalam surah musabbihat sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memulakan surah-surah itu dengan menegur manusia. Ni kita tak sempat bincang keseluruhan. Tapi surah musabbihat, dalam kita lihat 7 surah musabbihat tu, kebanyakan surah-surah itu, kalau lepas Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang bertasbih, maka akan datang teguran-teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok contohlah satu. Kita tak bincang semua tapi kita tengok contoh. Dan contohnya kita buka surah As-Saff. Surah As-Saff lepas daripada surah ni je. 62 sebelum. Okey. Sabbaha kan tasbih. Nampak kan? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Surah Musabbihat ada sabbaha Lepas tu teguran daripada Allah. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu suka cakap banyak perkara tapi kamu tak melakukannya? Oh, teguran Allah kepada orang beriman. Kita kena sentap betul ni bila dengar ayat ni. Kan orang beriman dia memang suka cakap. Dia lagi ustaz-ustaz kan yang iman dia kan orang beriman. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah Taala sangat benci, amat besar kebencian sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Nah, ini nampak ayat teguran. Dan banyak lagi surah-surah yang lain Allah Taala akan cerita tentang teguran selepas walaupun kita kata adanya musabbihat, sabbaha, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil satu cukuplah kan. Kita balik pada surah Al-Jumu'ah. Tetapi dalam surah Al-Jumu'ah ini kalau kita tengok dalam surah ini dia lain pula. Namun tidak pula dalam surah ini. Dalam surah ini selepas Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang dirinya, Allah Taala tadi kan sifatnya Al-Malik Al-Qudus, Al-Malik Al-Qudus Al-Aziz Al-Hakim. Kemudian memujinya Allah Taala terus sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perbezaan dalam kalangan surah Musabbihat. Surah ini dia lain sikit. Dia tak ada teguran tapi dia terus kepada tentang apa yang Tuhan nak jelaskan mengenai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Tuhan nak beritahu? Yakni Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dengan jelas bahawa dalam ayat ini dialah yang memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'asa fil ummiyin. Dia yang memilih Nabi, mengutus kepada kaum yang buta huruf kan. Yang Allah nak beritahu dengan jelas. Direct. Dia, yakni Allah Taala yang memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan membangkitkan baginda daripada kalangan bangsa Arab. Bahkan bukan setakat utus, ambil pula daripada kalangan bangsa Arab. Apa yang kita nak katakan iaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya pilih sendiri. Bukan Nabi tiba-tiba saya nak volunteer lah. Saya nak jadi rasul, saya nak jadi nabi kan. Ada orang yang dia hari ni dia volunteer kan macam-macam benda. Termasuklah nak jadi nabi. Dia rasa dia jadi nabi kan. Haji Kahar mengaku sebagai nabi daripada kalangan bangsa Melayu.
So siapa saja yang faham bahasa Melayu, dia adalah Nabi. Nabi kita tak pernah pun nak volunteer ataupun tiba-tiba nak umumkan, melainkan Allah Ta'ala yang pilih baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangkit dan hidup sendiri menjadi Nabi. Dia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi 25 orang Rasul termasuk Nabi-Nabi. Pernah tak diorang nak jadi Nabi? Tak. Nabi Musa pernah nak jadi Nabi? Nabi Nuh tak ada. Yang senang jadi Nabi kan. Tetapi ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat tak perbincangan kita yang awal tadi? Allah itu Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim. Sunnatullah dunia ini. So Nabi itu pun tergolong di kalangan sunnatullah. Aturan dunia ni, kita duk tengok aturan kita sehari, seminggu, sebulan, setahun. Kan? Tapi aturan Allah daripada mula terciptanya makhluk yang pertama sampai kiamat. Nampak? Dia punya letak tu kita nak gambarkan macam mana hebatnya sistem Allah Ta'ala tu melihat A to Z. Kita boleh kata A to Z lah kan. Daripada hujung ke hujung. Macam tu. Termasuklah bagaimana diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diutusnya Nabi daripada kalangan bangsa Arab. Bagaimana diutusnya Nabi daripada kalangan orang yang buta huruf contohnya. Jadi sebab itu maka Yahudi yang suka mempersoalkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sesiapa saja tak boleh mempersoalkan keputusan Allah dalam pelantikan itu. Dan ini saya ingat telah kita jelaskan tentang Al-Qudus, tentang sifat Allah yang suci dan bijaksana sebelum ni. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim. Tu saya kata dia dalam perbincangan ni dia ada kaitan dengan 4 sifat Allah. Setiap ayat dalam surah Al-Jumu'ah ni ada kaitan dengan sifat Allah yang 4 tadi. Lepas tu sifat Allah yang 4 tu sangat bukanlah tak perlu belajar sifat yang lain. Tapi kalau pada saya 4 sifat tadi mendalami betul-betul, faham maksudnya, banyak perkara-perkara yang akan kita rasa tenang apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada yang bila kita baca Al-Quran. So Yahudi siapa-siapa tak boleh persoalkan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelantikan itu. Okey, so tak boleh, tidak selamat kalau mempersoalkan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dia kata tak selamat? Sebab kerana bayangkanlah semua orang ibaratlah kalau orang yang mempersoalkan keputusan Allah ni, orang lain bergerak ke hilir ke satu arah, dia bergerak melawan arus. So sistem ni kita kena tahu the whole system dunia ni Tuhan dah buat. So kalau ada orang yang mempersoalkan dia keluar daripada sistem, bermaksud apa? Dia membahayakan dirinya sendiri kan. Sebab apa? Dah tentulah Tuhan kata follow dia punya sistem maka kamu akan selamat. Tapi kalau satu sistem yang dia tolak, yang dia persoalkan tentang keputusan Allah, maka dia keluar daripada sistem Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala sangat murka. Apa contoh nak bagi faham keluar daripada sistem Allah? Hidup dan mati. Hidup dan mati. Kita tahu bahawa setiap ajal maut ini telah ditentukan oleh Allah. Dan setiap sampai masa ada orang yang akan mati, dia akan mati. Tapi boleh tak seseorang tersebut dia melawan arus dengan dia mematikan diri dia sendiri, bunuh diri? Memanglah masa dia mati tu dah termasuk dalam sistem Allah. Kita pun tak boleh nak bayangkan macam mana Tuhan punya sistem hidup dan mati ni. Kalau Tuhan ni tak ada sistem ataupun kita tak pandai mengurus sistem kan, macam mana nak hidup di atas dunia ni, bayangkan contohlah akhir zaman hari ini umur umat Nabi Muhammad apa? 63 tahun, tinggi-tinggi pun 90 tahun kan. Atuk kita kan, Tok Dr. Mahdi itu 98 tahun ni. Saya pun lupa dah. 95 tahun ni. 95. So itu pula sampai umat Nabi kita Muhammad lebih kurang macam tu. Cubalah kita dengan keupayaan kita yang ada pada hari ini, kita ni diberikan umur yang panjang. Sistem kita, umur yang panjang. Macam umat Nabi Nuh AS. Duk pergi hari raya jenuh kan. Ya Allah, atuk banyak sangat atuk nak kena ziarah. Kan letih. Jaga orang tua sendiri pun seorang mak, seorang ayah, mertua pun dah penat. Bayangkan jaga orang tua kan. Macam mana nak jaga?
So kebijaksanaan Allah. Jadi mempersoalkan tentang keputusan Allah, pelantikan Allah, sebenarnya kita kata apa, ibarat membodohkan diri sendirilah, memperbodohkan diri sendiri. Okay. So dalam ayat ini Allah Taala menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang ummi, kerana kaum dia juga adalah ummi. Perbandingan sebenarnya Rasulullah kata diutuskan seorang rasul yang ummi, kan, seorang ummi, kerana kaum dia juga ummi. Apa ummi ni? Ini ummi ni ada banyak maksud lah, kan. Tetapi ummi kat sini kalimah al-ummiyin daripada kalimah ummama, kan, ummama, yang bermaksud ibu. Boleh juga kalau tak ada sabdu, tak ada, nak jadikan dua, nak jadikan satu mim aja kita letak sabdu lah, ummu, kan. Tapi kalau kita letak buka dia, kan, alif baris depan, mim baris mati, mim baris depan, ummu. Okay. Apa maksud ummu? Ibu, kan. Ummu bermaksud ibu, kan. Jadi oleh itu kalimah ummi bermaksud seseorang yang tidak tahu membaca sebagaimana ia keluar daripada perut ibu. Apa maksud ummi? Buta huruf, kan? Buta huruf. Dan selain itu memang sudah terkenal akan keadaan orang-orang Arab, iaitu kebanyakan dari mereka adalah buta huruf jika dibandingkan golongan ahli kitab. Dia beza, ahli kitab dia memang dia boleh membaca, dan kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka iaitu mereka boleh membaca lah. Dan kita kata orang-orang Arab pula berbeza. Allah Taala berikan orang-orang Arab ini, iaitu kalangan mereka orang-orang yang ummi ataupun orang-orang yang buta huruf. Okey. Telah kita bincangkan sebelum ini juga, sikitlah kita sentuh. Apakah perkara yang biasa dibangkitkan? Orang rasa mengatakan Nabi ini buta huruf ini seolah-olah macam merendahkan martabat Nabi, betul tak? Sampai saya ada baca, saya ada baca orang yang berkongsi. Dia kata dia tidak setuju dengan kalimah ummi. Terpulanglah dia setuju ataupun tidak. Dia kata, tapi hujah yang dibangkitkan apa? Dia kata merendahkan martabat Nabi. Dia kata merendahkan martabat Nabi. Hamzah. Hamzah dengan kuliah. Okey, dia kata merendahkan martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bincangkan pada minggu-minggu yang lalu, kan, tidak pandai membaca sebenarnya pada zaman Nabi tidak sikit pun merendahkan kewibawaan seorang rasul. Macam mana telah kita bagi contoh analogi, kan, rumah batu dengan rumah kayu. Katalah ada orang yang memandang contohnya zaman Melaka dahulu, teruk, mundur dan sebagainya. Kerana Melaka kebanyakan di rumah adalah rumah kayu. Kita kena ingat bahawa teknologi tidak mengenal kayu atau batu. Zaman rumah batu, rumah kayu, bukan senang nak memilih kayu, orang yang boleh bertukang tanpa paku. Rumah Seri Menanti, tak ada paku, kan. Orang yang boleh buat ukiran-ukiran. Jadi sebenarnya ummi ataupun tidak, dia tidak mendatangkan apa-apa isu pun nak dikatakan bahawa Nabi itu lemah dan sebagainya. Cuma kita katakan bagaimana bangsa Arab, mereka memang budaya mereka bukan budaya yang kita kata apa, suka menulis. Siapa Tan Sri Vincent Tan, kan, kita punya jutawan. Dia tak pandai menulis, kan. Tapi dia pandai membaca. Based on saya baca buku dia lah, kan. Sekarang tak tahulah dia boleh baca ataupun tidak. Contoh lagi, ni contoh yang saya yakin, yang saya kenal. Samsudin, kan, yang berlakon dengan Tan Sri P. Ramlee dalam cerita P. Ramlee, kan. Lakonan yang hebat, antara watak yang digemari saya suka, kan, Sudin, dia punya watak dia. Ketika berlakon bersama P. Ramlee, berlakon dengan seorang tokoh pelakon yang hebat, P. Ramlee bukan pelakon je, pelawak, penyanyi, pengarah, semua dia sapulah, kan, P. Ramlee. Dia memilih Sudin dalam macam-macam cerita dia, kan. Seniman Bujang Lapuk, tak payah cerita lah, saya ni hantu P. Ramlee, kan, nanti kan melalut. Tetapi saya apa yang berlaku, Sudin ketika berlakon, Sudin tak apalah, saya biasa panggil Sudin.
Sudin ketika berlakon dengan P. Ramlee dalam macam-macam cerita yang orang suka sampai hari ni tu, zaman itu dia tak pandai membaca. Ya, zaman tu dia tak pandai membaca. Apa yang dia buat, orang lain akan baca dekat dia apa watak yang dia perlu bawa. Dia akan pergi bercakap dengan Aziz Sattar, dia akan cakap dengan P. Ramlee dan sebagainya. Dan selepas dia faham apa jalan ceritanya, lepas tu dia pun masuk ke set dan berlakon. Jadi skrip dia spontan. Skrip dia spontan. Banyak ada setengah dokumentari yang menceritakan bagaimana Aziz Sattar dia diwawancara. Aziz Sattar kata apa? Macam-macam dalam cerita P. Ramlee, ketika dialog Sudin ada, dialog tersebut dialog spontan. Dialog yang spontan. Tapi lakonan dia hebat tak? Kita tengok lakonan dia kekal sampai hari ni pun, kan? Orang ramai lagi generasi-generasi yang suka dengan cerita-cerita P. Ramlee. Di antara wataknya ada Sudin yang tak pandai membaca. So sebenarnya tak adalah kita kata lemah sangat tak pandai membaca. Cuma kena ikut pada zaman. Pada zaman orang-orang Arab, pada zaman Nabi, mereka memang bukan budaya membaca. Tapi saya sebut sebelum ni, mereka budaya apa? Budaya menghafal. Mereka budaya menghafal. Hafalnya. Dia boleh ingat daripada generasi dia, Nofarik bin Omar, Omar bin Yunus, Yunus bin Ibrahim, Ibrahim bin Awang, Awang bin bla 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 bla, saya tak tahu lah, kan. Dia ada satu, saya sembang dengan anak saya. Anak saya dia saja tanya saya. Saya cakap anak saya, abang ingat tak nama baba? Ingat? Abang ingat nama mama? Ingat? Nama atuk? Oh, dia ingat nama Omar sebab nama senang Omar. Atas lagi, tak tahulah baba, abang tak ingat, kan. Baba ingat tak? Kan? Saya pun tak ingat sangat. Tapi di depan anak kita tak boleh kalah lah, kan. So saya pun kata okey, baba ingat kan siapa nama, dia tanya baba siapa nama baba. Baba Nofarik, lagi bin Omar, lagi bin Yunus, lagi bin Ibrahim, lagi bin Awang, lagi bin saya tak ingat lah, bin Abu, kan. Abu tu dah reka dah, kan. Abu, oh lepas Abu Bakar, kan, bin Bakar, lepas Bakar bin Hangus, lepas Hangus bin Dentung, kan. Anak saya dia tak faham hangus rentung tu, dia percaya dia, kan. Orang Arab dia ingat. Sebab itu salah silah Nabi, orang boleh kesan Nabi daripada salah silah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, daripada salah silah bangsa Quraisy, kan, dan sebagainya. Jadi saya nak ceritanya, kan, jangan kita sempitkan pemikiran kita sehingga kita rasa kita tak nak mengaku. Susah payah kita cari macam mana nak mengelakkan kalimah ummi ni, nak mengatakan Nabi tidak tahu membaca, kan. Sebenarnya lagi hebat apa? Nabi tak tahu membaca, tapi lepas datang Al-Quran, Nabi boleh menyampaikan Al-Quran dengan fasih dia, sebagaimana orang yang telah belajar lama, kan. Okey, kalimah ummi disebut juga dalam tempat yang lain. Tuan-tuan, doktor semua boleh tengoklah, kan. Surah Ali Imran ayat 20, Al-Baqarah 78, Ali Imran juga ayat yang ke-75. Okey, jadi Allah Ta'ala telah bangkit. Sila. Tak ada. Pasal Umi tu Ustaz, selalu bila Ustaz cakap benda tu, doktor selalu teringat. Macam mesti orang Melayu Ustaz, kan. Orang Melayu ni penuh dengan apa orang kata, tata susila, budi pekerti. Jadi macam susah sangat nak cakap benda tu. Dia tak macam orang putih. Orang putih ni macam straightforward. Sebab tu teringat dulu kita orang buat satu projek berkenaan dengan penagih dadah. Tapi kita seperti biasalah, kita kan sentiasa nak menjaga hati orang. Kita tak nak panggil penagih dadah, kita panggil pelatih, kan. Kita panggil pelatih. Jadi itu kadang-kadang antara kita ni jadi orang Melayu, ada tu punya lepas perkara tu lah, doktor terfikir macam kadang-kadang kita ni terlampau menjaga hati menyebabkan bangsa kita rosak, kan. Baik lagi, just tell kalau orang tu hitam lah macam ni. Kalau tak boleh membaca, ummi, buta lebih huruf. Senang kita bersifat terbuka, kan. Terbuka kan Ustaz, kan. Macam tu, sebab tu dulu penagih dadah tu konon-konon nak jaga hati sangat penagih dadah, tak nak ada stigma kepada keluarga. Panggil pelatih. Apa kenapa nak? I mean, to me masa bila kita bincangkan tu, kita pun rasa macam kenapa nak buat macam tu? Itu menyebabkan kita lagi rosak, kan. Jadi kau dah penagih, just tell what you are lah, kan. Macam tu lah, kan. Bila Ustaz cerita, saya teringatlah balik kes macam tu, kan. Jadi sebab kita terlampau nak menjaga hati tu yang jadi masalah kita punya bangsa ni.
dia ada pro and cons lah kan. Ada orang dia kata tak, kita mesti dia nak cari yang pro tu kan. Tapi dalam isu Umi ni saya nampak dia akan mengurangkan feeling terhadap ayat tu. Tentang mukjizat, tentang kehebatan Nabi yang belajar dalam masa singkat. Macam tu. Sebab kerana kita tak boleh ada, itu satu perkara. Satu perkara lain antara yang dia macam mana? Dan Dr. rasa dia bersesuaian lah bila bersesuaian dengan dalil yang mengatakan Nabi yang buat Al-Quran kan Ustaz? Bila dia tak boleh membaca dan menulis, jadi logik sangat lah benda tu menjadi satu mukjizat bagi dia kan Ustaz? Kadang-kadang bila orang mempersoalkan tu, kita pun jadi macam confused apa yang jadi isu dia mengeluarkan isu yang macam tu kan? Yalah, tak perlu Ustaz, itu pendapat doktor lah. Betul lah, itu yang saya kata dia jadi tak feel lah. Dia tak cukup rasa keyakinan, sebab ada banyak sebab yang kita nampak yang lebih besar hikmah dia bila kita beriman tentang Nabi itu memang dilahirkan, memang berada dalam golongan bangsa yang buta huruf. Tapi kita rasa macam hebatlah orang Arab Quraisy dulu. Dia bangsa yang yang buta huruf, tetapi di antara bangsa Arab Quraisy yang disegani di tanah Arab pada masa tersebut kan. So dia macam orang kata ada banyak macam perkara lah bila cara berfikir macam ni kan. Ada orang bila dia kata orang Melayu malas kan, orang Melayu malas. Tapi saya pula duk fikir, kalau saya ada bibik, saya dah bayar bibik saya buat kerja, takkan nak kata saya malas. Sebab kita dah jadi satu level yang lain. So mungkin orang Arab ni dia tak pandai membaca. Mungkin kita nampak sebenarnya mereka berada di satu level yang lain. Mereka sebenarnya mungkin dah berada di kalangan orang yang jadi bos-bos kan. Orang yang ada kepimpinan yang besar, sampai orang lain, orang Yahudi yang tolong jadi penulis, orang-orang bangsa lain yang tolong jadi penterjemah kepada mereka. So mereka dah jadi level macam kau tolong buat untuk akulah macam tu. Kan? Sehingga dalam keadaan Nabi pun, Nabi tak belajar bahasa Yahudi, tapi Nabi suruh sahabat lain kan. Siapa? Huzaifah yang belajar bahasa Yahudi dalam masa 14 hari je. So walaupun saya ingat Nabi tu boleh dia belajar, seorang yang bijaksana kan. Jadi Nabi dia bukan orang-orang macam kita ni. Nabi orang bijaksana. Tapi inilah kita nampak daripada sudut kelebihan Nabi yang ada dan orang Arab yang ada pada zaman tersebut. Okey. So Allah Ta'ala bangkitkan Nabi daripada keadaan bangsa yang ummi. Apakah tujuan ataupun tugas baginda dibangkitkan? Iaitu terus saja yatslu alaihim ayati. Yang pertama, membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, iaitu orang yang nak mendengar itulah. Jadi kita lihat Nabi Muhammad SAW tidak tahu membaca, tapi disebut pula baginda membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada manusia. Jadi ini merupakan satu mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni baru feel kita dapat rasa macam hebat Nabi. Hebat Nabi tu daripada Allah Taala. Nabi tidak tahu membaca, tapi disebut pula baginda membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada manusia lain pula. Kan? Ini merupakan satu mukjizat kepada baginda yang boleh baca Al-Quran kepada manusia lain walaupun pada asalnya baginda tidak boleh membaca kan. So baru kita nampaklah betapa hebatnya utusan Allah ni. Bila mana Tuhan pilih seseorang, Tuhan boleh beri dia hikmah, kebijaksanaan dan pengetahuan. Kita bagi contoh lain. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam di akhir hidup dia jadi apa? Jadi Perdana Menteri kepada negara Mesir. Mesir yang kita fikir bukan Mesir zaman sekarang tau. Walaupun kita kata Mesir sekarang ni besar, tapi Mesir pada zaman dahulu lagi besar. Jajahan Mesir. Jajahan kira wilayah taklukan Mesir. Sangat besar. Dia pada masa tersebut di antara hari ini dah pecah banyak negara lah kan. Dah jadi Jordan, jadi Lebanon. Dulu satu wilayah yang besar nama dia Syam. Sekarang dah jadi Tan. Turkmenistan, Pakistan, Tan lagi lah kan. Jadi sekarang dulu adalah wilayah besar Parsi. Mesir dulu adalah wilayah yang besar sampai termasuk wilayah Rom dan sebagainya pun pernah berada di bawah jajahan Parsi.
Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia manage negara dia dengan sangat hebat. Mesir pada masa tersebut sangat hebat. Dan kalau kita lihat, Nabi Yusuf alaihissalam pernah pergi sekolah tak? Tak pernah. Daripada kecil dia kena buang dengan adik-beradik, lepas masuk dalam apa? Perigi buta. Dalam dia kena buang dalam perigi. Lepas tu jadi hamba pula tu dekat dalam istana. Apa yang berlaku? Lepas tu akhir hidup dia menjadi seorang, mula dengan Perdana Menteri Perbendaharaan, jaga harta dulu. Dan kemudian dia menjadi Perdana Menteri kepada Mesir, barulah dia bahagi Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Sebahagian dia bagi kepada bangsa Yahudi, sebahagian dia bagi kepada keturunan dia. Pun kita nampak hebatnya seorang Rasul, kan, yang memang tak pernah pergi belajar sekolah pengurusan pun, tak ada ijazah dan sebagainya dalam bidang pengurusan, tapi akhirnya diberikan ilmu pengetahuan, hikmah daripada Allah, maka dia mampu untuk mengurus Mesir dengan sangat yang baik. Sama juga kita lihat dengan Nabi, kan. Boleh kita tahu ni adalah mukjizat Rasul. Rasul ni dia hebat, dia dapat kelebihan lain, kan. Jadi kalau kita kata kalau Nabi ada lagi lah dan membantu kita menguruskan Malaysia dalam musim pandemik hari ini, kita rasa Nabi boleh buat tak? Kita kata hebat lah, mesti Nabi boleh punya. Sebab Nabi ada Allah, kan. Katalah bagi Nabi-Nabi lain pun, bagi Nabi Yusuf pun, okey. Sebab apa? Kita lihat ini adalah kelebihan seorang Nabi dan Rasul yang mana mereka bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi tugas pertama Nabi yang disebut dalam ayat ini adalah untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Yatslu ni apa? Tilawah. Tujuan adalah untuk mengajak manusia beriman pada Allah. Yatslu adalah tilawah. Saya kongsikan sikitlah tilawah. Tilawah ni apa? Yakni Al-Quran tanpa mempelajari kandungan dia, lebih tepat disebut dengan tilawah wal istima'. Kan? Al-Quran. Kalau kita baca, keadaan yang baik untuk kita dengar. Kan? Baca dengan kita bukan mempelajari kandungan. Arab tilawah dia faham. Tilawah dia faham. Maksudnya bila mereka macam mana Umar bin Khattab, dia dengar kan? Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dia faham, dan masa tu hanya orang bertilawah kepada dia. Tilawah baca, istimak dengar. Sedangkan dia tak tadabbur macam kita, kan? Untuk nak mempelajari kalimah al-Malik, al-Qudus dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku? Tilawah tersebut dia baca dan dia faham. Ini maksud ayat ini. Tujuan Nabi diutuskan, pertama, Nabi bacakan ayat Al-Quran dan kemudian manusia itu dia faham apa yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Faham pun okey dah. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Faham pun okey lah. Bagaimana keraguan, petunjuk tu apa dia, terbahagi kepada berapa, itu lebih dalam lagi. Yang kita kata lebih dalam daripada tilawah. Okey. Tilawah kan. Tadarus dia lagi advance. Tadarus Al-Quran sangat dianjurkan bagi Muslim, seperti hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud ni siapa? Tokoh Al-Quran, nombor 1 Al-Quran sebelum Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas dia lagi famous lah, sebab Ibnu Abbas dia apa? Dia muda, biasa orang muda terror, dia akan jadi hebat lah, kan, nampak macam lebih terkenal. Kata Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Adalah seorang dari kami jika telah mempelajari 10 ayat, maka ia tidak menambahnya hingga ia mengetahui. Tadarus ni, jika dia telah mempelajari tadarus 10 ayat, maka dia tak akan tambah sehingga ia mengetahui maknanya dan mengamalkannya, kan. So ni sahabat Nabi, 10 ayat standardnya. Kalau dia baca, hafal, confirm lah hafal, kan. Lepas tu dia tak faham maksud dan dia tak amal, dia tak akan bergerak. Kita Al-Kahfi 110 ayat, tak amal-amal pun, duk bergerak surah lain kan, selama. Kita sahabat Nabi, maksudnya diorang memang bila dapat ayat tu diorang amal lah, kan. Jangan pula jadi alasan kita kata malaslah belajar sebab nak tunggu amal. Okay. So ini sifat sahabat Nabi. Dia punya kiraan dia 10 ayat. Dapat 10 ayat, dia akan belajar. Itu yang mereka bertemu dengan Nabi, tanya hadis, tanya Nabi, lepas tu jadi hadis dan sebagainya. Lepas tu belajar lebih dalam. Lebih beza daripada tilawah tadi. Kan? Dia faham
Sebab itu nanti lepas tu ada yang bila kata apa, bila Ibnu Abbas mengatakan ayat ini khusyuk bermaksud takut dan sebagainya. Itu kan Sayyidina Ali kata khusyuk itu tak pandang kiri kanan. Itu tadarus, dia dalam lagi. Lepas tu mereka mengamalkan apa yang mereka tadarus belajar tersebut. So tadabbur dapat mana Ustaz? Tadabbur ni istilah daripada Al-Quran. Sebenarnya tadabbur ni tadarus juga. Tadabbur ni tadarus juga. Cuma tadabbur ni istilah yang lebih terkenal pada hari ini. Tadarus ni dah jadi maklum, orang ingat asal nak tadarus saja, nantilah tunggu bulan Ramadan dah. Kan tadarus bulan Ramadan. Sebenarnya daripada sudut bahasa memang berlainan, tapi objektif yang sama untuk membaca suatu ayat, memahami maksudnya, menggali dan mengamalkan apa yang dibaca. Okey, so dia hadis Nabi, hadis yang kira sahih jugalah. Oleh demikian, tuntutan membaca dan mendengar Al-Quran adalah satu perintah daripada Allah, tapi tilawah tu penting, tapi kita mestilah berusaha bertadarus untuk memahami, mendalami hingga mengamalkan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. 5 lah. Cepat betul. Okey. Okey. So, sikit je kita ulang balik. Selepas dikatakan Allah Ta'ala mengutuskan buat yatslu alaihim ayati, iaitu Nabi membacakan ayat Al-Quran dan bagi faham. Selepas tu apa lagi Nabi buat? Jadi seorang Rasul, baca Quran bagi faham. Wa yuzakkihim. Kedua, wa yuzakkihim. Zaki ni zakat kan, zakat sedekah wajib apa dia? Zakat. Sedekah wajib tu adalah zakat. Ada sedekah tak wajib. Bila kita faham konsep Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim, kita ada masalah tak nak keluar zakat? Keluar je lah kan. InsyaAllah sampai juga. Kan Allah Ta'ala tu tahu, Maha mengatur kan. Okey, yang penting kita kena jaga diri kita. Masa tu kena ikhlas, harta yang baik, harta yang benar-benar sah dan sebagainya. Okey. So, apa tugas Nabi seterusnya? Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Apa maksud mensucikan ni? Dengan membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran, ia dapat membersihkan kefahaman kita tentang dunia. Kan yaslu alaihim tadi ayat dia, mula kena beri ayat tersebut. Lepas tu tujuan dia datang kemudian, apa lagi yang dilakukan oleh Nabi? Membersihkan kefahaman manusia kita tentang dunia dan alam ini. Bersihkan kefahaman kita. Sebab kita tak tahu pun. Kalau tak ada, kita orang Islam, kita dah baca Al-Quran daripada kecil. Kita dah diajar beriman. Lepas mati nanti apa dia? Dunia ni, saya ingat doktor-doktor pun mungkin, ataupun doktor yang duduk kat perubatan. Kadang saya duduk sembang dengan isteri saya. Kan? Lebih senang berurusan dengan orang Islam. Dia faham, oh dia sudah ketetapan takdir, tak dapat nak selamatkan, telah meninggal dunia. Sebab apa? Kita faham dunia ni. Cuba ada orang yang dia tak ada agama, dia tak faham pun. Kita tak boleh nak imagine dah, sebab kita dah ada agama. Nak uninstall kejap pun tak boleh. So, kita tahulah dunia ni adalah untuk apa. Dan itu adalah kefahaman yang telah dibersihkan kepada jiwa kita dengan kefahaman yang betul. Sebab apa? Datangnya ayat-ayat Al-Quran dan telah disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebab tu syukur tak dapat agama. Senang sebenarnya ada agama ni. Follow je. Sampai satu masa keluar zakat. Satu masa pergi solat. Kejap lagi pergi solat dan maghrib. Lepas tu malam bangun tambah amalan. Nak tujuan hidup, yang paling jauh lepas mati akhirat macam mana? Semua Tuhan dah bersihkan kepada kita daripada perkara-perkara yang membelakan diri kita. Boleh buat membelakan. Membela apa? Yang kita tak tahulah. Yang mengaburkan diri kita. So Tuhan telah bantu kita dengan datangnya Nabi mendatangkan ayat Al-Quran kepada kita. Dan antara perkara yang penting, satu, membersihkan fahaman. Antara perkara yang penting adalah membersihkan manusia dari fahaman-fahaman yang syirik. Bila kita tak faham dunia ni, itu kadang-kadang boleh berlaku dia syirik. Ada orang tak faham. Dunia ini ada, kita kata apa, sunnatullah. Ada pengaturnya Allah. Mulalah dia rasa mengelabah sikit aja, duk pergi kat pokok.
ayah atau nenek, anak cucu apa semua kan. Ada orang yang putus asa, dia mulalah rasa nak pergi bunuh diri kan. Cerita Piramli kan, pegang bendera putih, terjun-terjun kan. Hidup susah, mati pun susah kan. Mati kena pegang bendera. So fahaman-fahaman yang syirik kan, manusia tidak ada kefahaman yang betul terhadap dunia dan akhirat ini. Ini sangat penting kerana mereka yang jauh dari wahyu akan mudah terpengaruh dengan fahaman-fahaman tanpa sedar, dengan fahaman-fahaman dan tanpa sedar keluar dari fitrah kehidupan manusia. Fitrah kita dah ada dah. Daripada sejak kita lahir sampai kita nak mati kejap lagi kan, kejap lagi kita tak tahu kita mati bila atau kejap lagi kan. Semua dah ada fitrahnya. Tuhan kata beriman, buat baik dan sebagainya. Semua dah ada dalam keadaan dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Macam manakah hidup di atas dunia ni. Tapi kalau kita tak ada, tapi nak tahu macam mana, kena ada Al-Quran lah kan. Kita nak pergi ke daripada UPM, nak pergi ke KLCC contohnya. So kita pasang Waze. Kita pasang Waze, lepas tu Waze ajar kita. Bila tengah-tengah nak pergi tu, tiba-tiba kita nampak merah, jam. Kita daripada UPM, kita singgahlah ke Ceras sekejap. Kita jumpa kawan kita. Kan, makan cendol. Kita pun tahu, kita boleh call dekat KLCC, saya lambat. Sebab kalau saya pergi pun sangkut tengah jam. Ada aksiden, tunggulah ada orang alih kejap. Semua atas dunia ni Tuhan telah khabarkan kepada kita. Dan ini adalah fitrahnya terdapat dalam Al-Quran. So bila kita baca Al-Quran, sebenarnya kita dah tahu apakah erti kita hidup di atas dunia ni, dan dalam masa yang sama jiwa kita menjadi bersih, hilang daripada kekaburan untuk kita nak berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. So dua perkara dahulu, jimat nota saya tak ada. Nanti saya sambung bagi nota lain kan. Jadi kita kata apa? Perbincangan kita pada hari ini berkaitan ayat yang kedua, bagaimana Allah telah menegaskan tentang utusannya Nabi kita, dan bagaimana Nabi kita diberikan daripada kalangan orang-orang yang ummi, serta apakah tugas Nabi. Ada 4 kan? 2 daripada 4 kita telah bincangkan dahulu. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi pada akan datang. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lagi 2 lagi. So pukul 6 dah. Beberapa pengajaran. Saya ambil dulu pengajaran yang kita akan baca lagi minggu depan. Okay. So di antara yang pertama, antara hikmah Allah Ta'ala melantik seorang Rasul kalangan ummi adalah adalah untuk menolak sangkaan bahawa Al-Quran adalah direka oleh baginda sendiri. Kan? Jadi sebenarnya jauh lebih besar hikmah kenapa Tuhan dilantik daripada orang yang ummi, sebab untuk menolak sangkaan orang-orang ramai bahawa Al-Quran itu direka oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kata Nabi ummi itu pun supaya orang elak sangkaan, itu pun ada orang yang kata Nabi reka lagi. Nabi ni dapat sihir, Nabi ni dapat bisikan kan. Kalaulah Nabi daripada kalangan orang yang cerdik pandai, lagi penat kita nak sekolah-sekolah kita hari ini kan, nak berhujah dengan Orientali dan sebagainya. Yahudi, Nasara. Okey, yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya utusan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi adalah pilihan Allah atas urusan dan kuasa Allah untuk mentadbir alam ini. Tolonglah percaya bahawa dunia ini adalah pentadbirnya Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sekalian alam. So sebenarnya Tuhan aturkan dunia ni. Orang duk takut ke kan, vaksin ni adalah benda-benda kita usahalah kan. Tapi terlalu menjadi orang yang paranoid, takut dengan berbagai perkara. Kerana kita jadi orang yang takut, jadi orang yang terlupa tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia mentadbir dunia ni. Kita tengok dalam Quran lah. Surah Al-Fil, pendek ni surah Al-Fil ni kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kumpulan tentera terbaik, tentera-tentera yang besar, gajah dan sebagainya,
Dah nak menang tak? Dah nak menang dah. Sampai ke kota Mekah dah. Bela gajah daripada kecil, latih gajah, jalan daripada Yaman tu berapa jauh kilometer, nak bawa gajah lagi, ramai-ramai makanan, berkemah pula tebing kota Mekah, tengok keadaan mana nak pergi, nak serang, nak runtuhkan Kaabah. Tapi perancangan Allah tu, ingat tak dalam Quran Tuhan sebut apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. They plan, but Allah also plan. Dan Allah Ta'ala tu adalah sebaik-baik perancang. So utusan Allah tu adalah pilihan Allah atas urusan kuasa Allah. Sebaliknya, apa urusan kita? Manusia adalah fokus menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terbaik. Cuma perkataan hamba ni janganlah disempitkan. Kan? Hamba orang yang hamba ni tak payah buat apa-apa. Maksud kita kena tahu dalam keadaan kita berusaha atas dunia ini, jadi hamba Allah yang sangat bebas merasai kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Yang ketiga, penyampaian dakwah. Kan, kalau tahu Nabi diutuskan untuk berdakwah, penyampaian dakwah mestilah mengikut sunnah telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini lebih jelas kita akan sambung nanti pada minggu hadapan insya-Allah kalau panjang umur kita, iaitu bagaimana kita lihat 4 perkara yang menjadi penekanan Allah pada ayat yang kedua. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baik ya, wa yuzakkihim, yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini adalah perkara-perkara yang secara tidak langsung Tuhan mengajar kita bagaimana untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Habis dulu 6-5 minit untuk perbincangan kita pada petang ni. Okey. Ada sesi soalan sikit. Ada nak buka soalan? Ada apa-apa? Ustaz, Doktor nak tanya sikit Ustaz. Ya. Ada satu ayat tapi tak ingat ayat apa. Dia punya message yang dia sampai dalam ayat tu lebih kurang lah Ustaz ya. Dia kata macam manusia ni membuat kerosakan dan iblis menjadikan seolah-olah kerosakan yang dibuatkan itu elok di pandangan mata. Macam tu Ustaz kan? Yeah. Lebih kurang macam tu. Jadi macam mana kita nak pastikan, sebab kita rasa ni bila kita buat sesuatu, almost everybody rasa dia buat benda yang betul. Tak Ustaz? Jarang lah orang buat benda salah, dia rasa macam dia salah lah kan Ustaz. Mesti dia buat rasa, walaupun salah dia rasa benda tu betul. Jadi macam mana kita nak pastikan Ustaz yang kita ni buat benda betul? Kita tak jadi macam tu. Kita tak dikaburkan oleh iblis. Kita dah buat benda salah tapi di mata kita benda tu elok. Macam mana Ustaz Dia sebagai manusia, kita memang tidak lari daripada melakukan kesalahan. Kan? Tak lari daripada melakukan kesalahan. Cuma apa yang perlu kita buat sebagai manusia, memang dalam apa keadaan kita usaha, kita tidak nafikan soal akal, berfikir, membuat pertimbangan tu, itu memang dah wajib lah. Tapi sebagai manusia, jangan lupa untuk memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebagaimana selalu kita sebut, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tuhan tahu dah sebenarnya usaha kita tu macam mana. Akan berlaku 3, iaitu orang yang betul berjaya, dapat nikmat, ataupun ada usaha yang dimurkai, dan ada pula usaha yang tersesat. So banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu di antara kita lihat zikir pagi dan petang, Nabi ajar bagaimana untuk kita minta istikharah kepada Allah kan. Jika urusan itu adalah baik bagiku, maka engkau permudahkanlah. Jika urusan itu adalah tidak baik, maka engkau jauhkanlah. Jadi saya ingat ini di antara kunci utama doktor kan. Selain daripada benda yang kita tahu dah, mesti buat pertimbangan yang baik, mesti merujuk kepada Al-Quran. Tak ada Al-Quran, mesti tengok kepada Nabi. Kalau tak ada Nabi, tengok pada sahabat. Tetapi asas yang kita tengok dalam Al-Quran, mula-mula sekali, doa pertama kita dalam Al-Quran kita baca, kita dah diajar oleh Allah, kau minta je lah dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Satu doa. Yang kedua, ihdi itu merujuk kepada Al-Quran kan. Zalikal kitab la raiba fi huda. Ihdi dengan huda. Huda lil muttaqin. So doa dan tengoklah pada Al-Quran. Kalau kita dah doa dan kemudian kita rujuk Al-Quran, tiba-tiba kita ada salah juga kan. Tak apa, yang penting kita kena yakin Allah Ta'ala tu tahu dan maha mengetahui lah kan, bagaimana agaknya kita untuk menghadapi apa yang telah kita lakukan tersebut. Saya bagi contoh. Imam Ghazali kan, Imam Ghazali.
kalau tengok ni kita masuk akademik sikit lah. Daripada sudut Imam Ghazali, kita tengok sebenarnya ketika dia berada di fasa kehidupan dia yang kedua. Fasa pertama dia seorang ahli falsafah kan. Fasa kehidupan dia yang kedua, dia lebih banyak menumpukan hidup dia untuk bertasawuf, untuk nak jadi orang yang tak nak dengan dunia. Dan lepas tu kalau kita tengok kitab-kitab dia yang terkemudian, masa dia menjadi orang tasawuf, banyak mengumpulkan hadis-hadis yang lemah ataupun palsu. Lemah ataupun palsu. So, kita pada penilaian akademik, kita kata apa? Lemahnya pemikiran Imam Ghazali selepas dia masuk zaman fasa kedua hidup dia. Masa dia nak jadi orang yang bertasawuf tu. Sedangkan masa dia orang yang berfalsafah, masa di kategori orang falsafah sebelum tu, dia sangat teliti dan pemikiran dia sangat-sangat tajam. Tapi masa dia berfalsafah, dia tak nak cerita pasal bintang-bintang lagi kan. Sedangkan ada dia ahli-ahli orang Islam yang hebat daripada ilmu falak kan, daripada ilmu falak, ilmu astronomi ni. Dia tak nak bersembang ataupun bercerita pasal perubatan lagi. Dia kata serahkan pada Allah Ta'ala. Okay, so apa yang saya nak kata kan, mungkinlah pada kita pada hari ini, kita lihat Imam Ghazali ni ada kelemahan-kelemahan di penghujung-penghujung hidup dia. Tetapi siapa kita untuk menilai natijah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin dia menjadi orang yang begitu tasawuf di penghujung hidup dia kerana mungkin dia dah lalui macam-macam dalam hidup dia. Dia dah berfikir dan sebagainya kan. Jadi kita pun tak tahu apa dia lalui oleh dia pada masa tersebut sampai dia menjadi orang ahli sufi yang sangat ekstrim di penghujung hidup dia, sampai hadis-hadis palsu pun dia ambil. So apa yang boleh kita buat? Sebenarnya kita ada pertimbangan akal, kita ada rujukan-rujukan, kisah Nabi, Al-Quran dan sebagainya. Tapi bagaimana interpretation kita, sangkaan kita kepada Allah tu, mungkin kita saja yang tahu. Kan? Mungkin kita saja yang tahu. Macam mana Nabi Musa, Nabi Khidir pun fahaman yang berbeza. Nabi Khidir berfikir cara lain, Nabi Musa berfikir cara lain. Tapi kita berdoa pada Allah tu agar semoga Tuhan berikan apa terbaik untuk kita dan semoga dia menjadi amal jariah kita. Kalau tidak berkembang besar di atas dunia, dia menjadi manfaat kita di hari akhirat nantilah. So doalah yang penting, tunjukilah kita semua ni kepada jalan yang lurus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tak tahu doktor semua kan. Di penghujung kita, lepas umur kita berapa ni, kita tak tahu kan. Apa agaknya kita akan lalui kan? Selepas daripada apa situasi yang pernah berlaku pada situasi kita, tak tahu apa yang akan kita pilih pada masa. Tapi kita harap biarlah Tuhan tetapkan kita tetap dalam keadaan iman, salah silap kita diampunkan, dan akhirnya tak apalah, dunia ni kita tak nampak kita dalam bentuk yang hebat, tapi Tuhan berikan kita keselamatan di hari akhirat nanti. Okay. Okay. Ada apa lagi? So, kalau tak ada apa-apa lagi, saya ingat setakat tu sajalah dahulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Tapi sebelum tu, sama-sama kita akhiri pertemuan kita. Ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Kita nak baca doa dia. Okay, kita akhiri pertemuan kita dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ridha-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil hinggalah kini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang peroleh nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi sya'alna muqimas salah min zuriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami di kalangan orang-orang yang mendirikan salat serta di kalangan zuriat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna na'udzubika minal junun wal baras wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dekat tu saja untuk hari ini. Sambung lagi. Banyak umur, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Selamat lepas, Ustaz. Ya, sama.